Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tuan-tuan, kita mulakan majlis ini dengan sama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma ya arhamar rahimin. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Wala hawla wala quwwata illa billah. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. Alhamdulillah, segala puji kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur dan yang sentiasa mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita kat dunia ni banyak benda yang kita cari. Banyak benda yang kita cari, tapi antara benda yang paling penting kita cari ialah keridhaan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan keridhaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lah kita ni akan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Baik tuan-tuan, kita sambung pengajian kitab kita ni, Manusia dan Islam, bab yang ke-13. Antara tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim ialah kita wajib merendahkan diri kita dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib merendahkan diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, bagaimana kita perlu tunduk dan patuh kepada perintah Allah? Jawapannya ialah, caranya ialah kita merendahkan diri dan patuh kepada seluruh sistem peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya ialah kita tunduk, patuh dan menurut segala peraturan sistem yang telah ditunjukkan, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya sekadar tunduk patuh pada waktu semayang 5 waktu, itu setakat 5 waktu je tunduk patuh. Ketika kita puasa baru kita nak tunduk patuh perintah waktu tu je. Habis waktu lain tu macam mana? Lepas tu dalam setiap masa sehari semalam itu, kalau kita benar-benar nak tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita kepada Allah, ialah dengan cara kita pastikan sepanjang hari itu apa saja yang aktiviti yang kita lakukan sesuai dengan peraturan dan sistem yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara atau sistem hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu ajaran Islam ini, dinamakan sebagai ad-din, jalan hidup. Ad-din lah, senang macam itulah. Makna cara hidup kita. Cara hidup kita mestilah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Islam ini adalah suatu agama yang berbeza dengan agama-agama ciptaan manusia. Berbeza dengan agama-agama yang lain. Kerana Islam ini adalah agama yang mengatur hidup manusia dalam sistem
supaya sesuai hidup kita ni sesuai dengan sistem yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana sistem yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu lengkap dan sempurna dalam semua bidang kehidupan. Kerja kita itulah pastikan apa bidang yang kita ceburi sesuai dengan peraturan yang Allah tetapkan. Kita nak berhibur, boleh berhibur, boleh. Tapi pastikan jangan langgar sempadan yang ditetapkan. Kita nak berekonomi, boleh. Tapi jangan langgar peraturan yang Allah tetapkan. Jangan ada unsur riba. Kita tak boleh kata, apa masalahnya? Sama-sama suka. Kan dia bagi pinjam RM100, lepas tu orang tu kata kalau pulang, kena pulang RM120. RM20 tu apa? Riba lah kan, betul? Dia kata apa masalah, sama-sama setuju, sama-sama redha. Tak boleh. Kita tidak boleh melampaui peraturan yang ditetapkan. Bukan tengok kita redha ke tak redha, tengok Allah redha ke tidak dengan sistem ekonomi macam tu. Bukan ikut kehendak kita, bukan ikut apa yang kita fikir. Kena tanya Allah ni setuju tak dengan cara macam tu. Macam tu juga nak berhibur, bukan ikut kita apa masalah dia. Awak nak berhibur, awak berhibur. Yang awak tak setuju, awak tinggallah kat rumah. Bukan masalah aku. Awak tak setuju, awak pergi masjid. Siapa suruh awak datang konsert-konsert ni? Bukan macam tu. Caranya bercanggah tak dengan sistem yang ditetapkan peraturan. Gitu cara berfikir yang betul. Baik. Daripada kerana apa? Kerana sistem yang ditentukan oleh Allah mencakupi segala bidang kehidupan, sejak daripada bangun daripada tidur sehinggalah kepada cara mentadbir negara. Mentadbir negara, mengatur hubungan antara negara, antara orang Islam bukan Islam, semuanya ditentukan. Kerja kita pastikan dalam 24 jam itu kita tunduk kepada peraturan sistem yang Allah tetapkan. Baik, tuntutan supaya mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Jadi kita ni dituntut oleh agama untuk kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam ni. Kerana apa? Kerana itulah cara untuk kita mematuhi dan merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu ikut ajaran Islam ini, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Islam ini. Kerana apa? Pertama antaranya kerana tuntutan keimanan. Iman yang ada pada kita ni menuntut kita ni tunduk patuh kepada segala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kenapa kita nak ikut Islam ini? Kenapa kita nak ikut sistem Islam ini? Kerana sistem Islam inilah yang paling layak dan sesuai untuk manusia. Yang paling layak dan sesuai untuk manusia, kerana sistem hidup Islam ini memastikan manusia ini mendapatkan kesejahteraan di dalam hidup ini. Pertama, kerana tuntutan iman. Kedua, kenapa kita nak ikut sistem Islam ini? Kerana dialah sistem yang paling layak dan sesuai, yang boleh menjamin kesejahteraan manusia. Tak kira dia orang Islam ke orang bukan Islam ke, dia Arab ke bukan Arab ke, tak kira. Dia Islam memberi kesejahteraan. Dan cara hidup yang ditetapkan oleh Islam serasi dengan hukum-hukum alam. Serasi dengan hukum-hukum alam. Yang ni manusia tak boleh buat. Manusia boleh buat peraturan dia sendiri, tapi bercanggah tak dengan hukum-hukum alam yang lain, itu manusia tak tahu. Jadi sekarang ni dia nak cerita antara keistimewaan Islam sebagai sistem atau cara hidup yang memastikan kita patut memilih Islam sebagai sistem untuk dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Apa sebab-sebabnya? Jumpa ke tuan-tuan? Jumpa muka surat berapa? 143. Sekarang ni kenapa kita nak pilih Islam ni? Kenapa kita nak pilih Islam ni? Supaya ajaran Islam tu dilaksanakan. Dilaksanakan dan
dihayati di dalam kehidupan kita. Pertama, dia kata kerana Islam adalah cara hidup untuk manusia yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Islam ini peraturannya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha bijaksana, maka Allah yang menciptakan segala alam ini, maka dialah yang paling tahu apa benda yang patut dilaksanakan di dalam kehidupan manusia ni. Anda faham? Kenapa kita sibuk nak kepada ajaran Islam ini? Kerana ajaran peraturan yang datang itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai cara hidup manusia yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia adalah ciptaan yang maha mengetahui, ya, sistem Islam ni. Dengan kata lain, Islam adalah sistem atau cara hidup yang dibentuk berasaskan ilmu, berbanding dengan lain-lain sistem dan lain-lain cara hidup manusia yang berasaskan kejahilan dan kekurangan manusia. Jadi yang datang daripada Allah ni datang daripada Tuhan yang maha mengetahui. Adapun kalau manusia tak nak terima yang Allah tetapkan, manusia nak buat yang lain, cara yang lain, maka manusia buat peraturan cara hidup yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kelemahan kerana manusia itu jahil dan serba kekurangan. Bukan semua benda Allah tetapkan, tuan-tuan. Ini pun satu hal juga. Ada orang kadang dia lawyer buruk pula. Oh, semua nak ikut Islam. Semua nak ikut Islam. Islam ada beritahu tak? Kalau lampu isyarat tu warna hijau, baru jalan. Dia pun satu hal juga dia. Kan? Oh, semua ustaz ni, semua nak ikut Islam, semua nak ikut Islam, dia cakap. Lepas tu dia pun lawyer buruk. Islam ada cakap ke? Kalau traffic light tu merah berhenti, hijau jalan. Oh, dia lawyer buruk pula. Dia gini, tuan-tuan. Allah ni maha mengetahui. Allah yang mencipta kita ni, Allah mengetahui kemampuan akal kita. Akal kita tak boleh nak fikir semua benda. Dan akal kita pula ada benda yang dia mampu fikir. Benda yang tak mampu difikir oleh manusia, memang Allah ciptakan akal tu memang tak mampu nak fikir benda tu. Maka benda-benda seperti itu Allah tetapkan hukum. Boleh faham? Allah tetapkan hukum. Kerja kita apa? Tunduk, patuh, laksanakan hukum yang Allah tetapkan. Kamu tak payah fikir-fikir, pasal akal kita tak mampu nak fikir. Semayang subuh 2 rakaat, apa hal? Semayang maghrib 3 rakaat pula, sebab apa? Kita tak payah fikir. Kita tak mampu fikir. Lepas tu pula kalau zina ni antara hukumnya, kalau orang dah yang zina tu dah berkahwin, dia suruh rejam. Kan? Kalau masalah kesalahan ni, dia suruh hukum macam ni, hukum macam ni. Ikut je. Kita tak mampu nak fikir. Tak mampu nak fikir. Bulan Ramadan puasa. Puasa pula daripada fajar sehinggalah tenggelam matahari. Kenapa tak boleh pendek ke? Tak boleh panjang ke? Tak boleh waktu lain ke? Bulan lain tak boleh ke? Itu jangan fikir. Kerja kita apa? Tunduk. Apa saja yang Allah dah tetapkan, maka kita tunduk dan patuh. Dan banyak lagi benda yang Allah tak tetapkan. Banyak lagi perkara yang Allah tak tetapkan. Maka benda tu diberi kepada manusia yang dikurniakan akal untuk fikir. Sebab benda tu manusia boleh fikir. Dan manusia ni pula, bila dia fikir apa benda pun, tapi dia tak boleh lari daripada asas yang ditetapkan oleh agama. Buat apa pun, asasnya apa? Tidak boleh memberi kemudaratan. Itu asas daripada agama. Manusia boleh fikir, fikirlah apa nak fikir, asalkan memberi kebaikan bagi manusia. Dalam perkara apa? Dalam perkara yang kita memang layak untuk fikir. Traffic light tu hijau nak jalan ke, putih nak jalan ke, itu fikir lah. Kan? Jalan raya berapa lane ke, fikir lah. Tapi semua tu fikir dalam
dalam ruang lingkup tidak memberi kemudaratan. Ada pun dalam perkara yang Allah dah tetapkan, dia tak suruh kita fikir-fikir, sesuai ke tak sesuai, kan? Sembahyang Jumaat ni sesuai ke tak sesuai ni? Dah sekarang ni musim panas sangat ni. Panas sekarang ni. Sesuai ke sembahyang Jumaat sekarang? Dah lah cuaca panas, kalau masuk surau masjid pula ramai-ramai pula ni. Sesuai ke? Bukan kerja kita. Kerja kita sembahyang Jumaat tu 2 rakaat. Melainkan kalau ada benda-benda lain, itu cerita lain lah. Tak payah fikir. Kerja kita apa? Laksanakan. Jadi sistem yang datang, ajaran, peraturan yang datang itu datang daripada Allah. Islam ini datang daripada Allah yang maha mengetahui segala rahsia dan juga hakikat manusia. Dialah yang mencipta alam ini dan yang mencipta manusia itu sekali. Allah maha mengetahui perkara yang telah lalu, perkara yang sekarang dan perkara yang akan datang. Allah mengetahui. Bila Allah tetapkan sesuatu hukum itu sesuai. Sama ada pada zaman Nabi ke, pada zaman kita ke, pada zaman akan datang ke, sesuai. Kalau Allah tetapkan sesuatu hukum itu, bukan hukum itu sesuai untuk orang Arab saja, bukan. Sesuai untuk semua manusia. Sebab hukum itu diturunkan untuk manusia laksanakan. Boleh faham yang saya cakap? Maka sesuai untuk semua waktu. Baik, itu satu. Yang kedua, ini pergi rengka-rengka, itu dah baca dah ni. Adapun cara hidup peraturan yang ditetapkan oleh manusia ni, yang tidak berpandukan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Allah dah tetapkan hukum, tiba-tiba manusia nak buat yang lain. Maka peraturan yang ditetapkan oleh manusia itu akan dipenuhi dengan kekurangan, kesilapan, kezaliman, dan pertentangan dengan tabiat-tabiat semula jadi yang ada di sekelilingnya. Kalau bagi pada manusia, penuh dengan kesilapan, kekurangan dan juga kezaliman. Baik, yang kedua, kenapa kita perlu pilih Islam sebagai cara hidup kita? Yang kedua ialah kerana Islam adalah cara hidup yang menyeluruh, yang mengatur semua bahagian daripada kehidupan manusia. Ini bagusnya kita terima Islam. Bila kita terima Islam, kita terima semua kebaikan yang ada pada Islam. Bukan bila kita terima Islam, kita hanya terima satu pengajaran, satu ajaran saja daripada Islam. Bukan. Rugilah. Sedangkan Islam tu baik, kita cuma ambil satu bahagian je, rugi. Maka kita kena ambil keseluruhan Islam itu, kerana keseluruhan Islam itu mengatur kehidupan manusia. Islam adalah satu sistem dan cara hidup yang melengkapi semua kegiatan hidup manusia. Tidak ada kegiatan manusia yang tidak ada peraturan Islam di dalamnya. Ini ingat ni. Ni cakap-cakap ni macam biasa dengar tak? Tapi bila orang cakap benda lain, kita pun dah pening dah. Ni cakap apa? Tidak ada kegiatan manusia yang tidak ada kaitan dengan peraturan Islam. Tak ada. Dalam hidup ini, tak ada benda yang kita buat tak ada kena-mengena dengan Islam. Tak ada. Dia mesti ada hukum. Dan hukum pula terpecah kepada 5. Pertama, wajib. Kedua, haram. Yang ketiga, sunat. Yang keempat, makruh. Yang kelima, mubah, harus. Dia tak ada. Ini apa hukum? Ni tak ada hukum. Tak ada. Tuan-tuan duduk ni, ada hukum? Ada. Kalau tuan-tuan saja je duduk, hukum dia harus. Tapi kalau tuan-tuan duduk, ada niat, ada ni, dia jadi sunat pula iktikaf tu. Semua kegiatan kita buat ada kaitan dengan Islam. Boleh? Pertama, yang tu boleh tak? Level tu boleh? Baik. Kita pergi level kedua pula. Orang kata pilih-pilih pemimpin ni tak ada kena-mengena dengan agama. Orang kata politik-politik ni tak ada kena-mengena dengan agama. Ini pilih pemimpin ikut kita lah. Sekarang saya tanya tuan-tuan,
daripada peringkat pertama yang saya cakap tadi dengan yang sekarang ni bercanggah ke tidak? Bercanggah ke tidak? Tadi kita kata setiap kegiatan kita ada kaitan dengan agama. Tiba-tiba orang kata pilih pemimpin ni tak ada kaitan dengan agama. Politik-politik ni tak ada kaitan dengan agama. Perintah negara ni tak ada kaitan dengan agama. Betul ke salah? Salah lah tu. Masuk tidur pun ada hukumnya, masuk cara qada hajat pun ada caranya. Jadi semua perkara yang kita buat mesti tunduk dengan peraturan yang Allah tetap, dan setiap apa yang kita buat ada kaitannya dengan peraturan Islam. Gitulah. Seperti yang dikatakan sebelum ini, Islam menetapkan peraturan tertentu seperti cara bagaimana bangun daripada tidur hinggalah kepada menyusun masyarakat. Islam tetapkan, dan Islam menentukan hubungan antara negara dan umat di dunia ini. Semua je Islam susun. Tak ada benda ikut pandai-pandai kami lah, ikut suka kami lah. Tak ada. Ikut suka kami, pandai-pandai, itu dalam bab yang tak ditetapkan hukum. Tidak ada sistem-sistem hidup di dunia ini yang menentukan aturan-aturan dan susunan-susunan yang selengkap seperti mana Islam. Kenapa kita nak pilih sistem Islam ni? Yang kedua, kerana sistem Islam ni lengkap. Tak ada dalam dunia ni tuan-tuan boleh cari ajaran yang boleh menyusun semua perkara. Tak ada. Tuan-tuan carilah. Tuan-tuan nak cari agama lain, kita kata agama lain. Agama lain susun masalah manusia tu ketika nak beribadat dekat tempat ibadat. Setakat itu ya dia. Bab lain dia susun tak? Tak ada sangat lah. Kalau ada pun bab pakai pakaian macam mana, nak makan macam mana, yang ni macam mana, biasanya ikut civic. Ikut civic Melayu cakap apa? Ikut tak dengar. Adab. Ikut civic, ikut adab je. Ada tak daripada ajaran agama dia tentukan? Belum tentu ada. Kalau nak pergi ekonomi, adakah ajaran agama dia tentukan ekonomi ni macam mana? Tak ada. Tuan-tuan nak bersukan, tuan-tuan ekonomi, berpakaian, berpolitik, takbir negara ni, ada tak ada? Yang ada Islam. Yang ada Islam. Baik. Oleh itu, tidak sepatutnya seorang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, tiba-tiba orang yang mengaku beriman itu mengatakan bahawa bidang ini hak saya dan sayalah yang mengaturnya di luar daripada susunan Islam. Tak selayaknya seorang yang beriman ni tiba-tiba dia cakap yang ini saya ikut saya lah, saya nak susun macam mana ikut saya. Tak selayaknya. Ini masalah mengatur negara, ikut pandai kami lah. Tak selayak macam tu. Nak pilih pemimpin ikut kami lah. Sebab kita kata tunduk pada apa yang ditetapkan oleh Islam itu salah satu daripada tanggungjawab daripada tuntutan keimanan. Betul? Kerana Islam mempunyai hukum yang tertentu terhadap apa sahaja yang keluar daripada manusia. Tak sepatutnya kita terima yang lain. Sebab semua Islam mempunyai hukum yang tertentu dalam apa sahaja yang keluar daripada perbuatan manusia. Bahkan Islam mempunyai hukum tertentu terhadap pemikiran, fahaman yang diletakkan dalam kepala seseorang dan kecenderungan yang disematkan di dalam hati seseorang. Islam jaga sampai macam tu. Bukan setakat Islam tentukan yang ni dia boleh buat, yang dia tak boleh buat, yang ni boleh cakap, yang ni tak boleh cakap. Bukan sekadar itu. Bahkan pemikiran apa yang kita nak letakkan dalam fahaman kita ni pun ditetapkan. Yang ini tak boleh. Kalau awak berfikiran macam ni, ini bercanggah dengan Islam. Tuan-tuan biasa dengar tak tu? Kalau awak berfikiran macam ni, pemikiran begini bercanggah dengan Islam. Kalau kamu berideologi dengan ideologi ini bercanggah dengan Islam. Apa yang tuan-tuan faham? Apa yang tuan-tuan faham? Oh, Islam ni bukan sekadar mengatur apa boleh buat, apa tak boleh buat, apa boleh cakap, apa tak boleh cakap. Bahkan dia juga mengatur apa pemikiran yang kita boleh sematkan dalam jiwa kita dan juga hati kita dan juga pemikiran kita. Betul orang cakap
fahaman komunis itu bercanggah dengan Islam. Tuan-tuan biasa dengar? Baik, bila tuan-tuan dengar, apa tuan-tuan faham? Orang yang tak faham tentang Islam ni, dia kata, apa kena-mengena pemikiran saya ikut fahaman komunis ni, apa kena-mengena dengan Islam? Saya tetap semayang, dia kata. Tapi tuan-tuan biasa dengar apa? Orang yang beriktikad berfahaman dengan fahaman komunis, dia bercanggah dengan Islam. Apa yang kita faham? Islam ni, cara kita berfikir itu pun Islam ada peraturan. Dia faham? Luas Islam ni. Cara kita berfikir, kecenderungan hati kita, cenderung dengan orang ni, cenderung dengan orang ni, kita suka dengan ni, kita seronok dengan orang ni, cenderung ini pun ada hukum dalam Islam. Cenderung hati kita dengan ni, cenderung hati kita dengan tu, ikut suka kita, boleh? Tak boleh, ada hukum. Cenderung dengan maksiat boleh ke tak boleh? Cenderung dengan orang yang suka dengan orang buat maksiat, boleh ke tak boleh? Boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Dekat situ menunjukkan cenderung hati kita kepada sesuatu itu pun ada hukum di dalam Islam. Sebab apa? Islam ni cara hidup. Antara hidup kita ada kecenderungan hati, ada benda yang kita fikir sebagai pemikiran kita. Ada? Dia tak boleh kita, saya tak masuk golongan tu, tapi benda tu okey lah. Dia pun bagilah kebenaran. Boleh? Cenderung hati dia memang seronok benda tu, tapi dia tak buat. Boleh? Tak boleh. Dalam Quran beritahu, jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar, maka kamu akan disambar oleh api neraka. Cenderung kepada orang zalim tak boleh. Makna daripada situ kita faham apa? Kecenderungan hati seseorang ini pun ada hukum di dalam Islam. Sebab apa? Sebab Islam mengatur kehidupan kita. Okey, habis. Yang ketiga, kenapa kita memilih Islam sebagai sistem dan cara hidup untuk kita laksanakan dalam hidup ini? Kerana yang ketiga, nilai-nilai hidup Islam tetap dan tidak dapat dipermain-mainkan. Nilai yang ditetapkan oleh Islam, hukum yang ditetapkan oleh Islam, hukum itu tetap. Dia tidak boleh dipermain-mainkan oleh sesiapa. Kata dia, Islam adalah agama yang tetap dan mempunyai ukuran nilai yang teguh. Nilai, kita menilaikan sesuatu perbuatan ini baik, kita menilaikan sesuatu perbuatan ini buruk. Dalam Islam tetap. Zaman dulu macam tu, zaman sekarang macam tu, sama je. Menurut Islam, perkara yang baik pada masa dahulu adalah baik pada masa sekarang dan juga akan datang. Kalau Islam kata nilai itu tetap, benda tu baik, baiklah. Sekarang baik, akan datang pun baik. Misalnya, nilai tentang keadilan. Keadilan itu baik zaman dulu pun baik, dan dia tetap baik zaman sekarang dan tetap dihargai pada bila-bila masa. Islam memberi nilai keadilan itu suatu benda yang baik. Nilai baik kepada keadilan itu zaman dulu pun ya, zaman sekarang pun ya, zaman akan datang pun ya. Zaman dulu ketika kita tak ada kuasa pun keadilan itu baik, zaman kita ada kuasa pun keadilan itu mesti dilaksanakan. Waktu yang akan datang ada kuasa tak ada kuasa pun keadilan itu mesti ditegakkan. Macam itulah. Tak boleh main ikut suka. Waktu tak ada kuasa adil, kena adil. Bila ada kuasa tak adil pula kamu. Islam tak ajar macam tu. Macam tu juga zina. Zina itu dinilai perbuatan yang jahat, yang buruk. Zina, maka ia tetap buruk dan jahat, sama ada pada zaman sebelum ni, masa sebelum ni, sekarang dan juga akan datang. Macam tu. Nilai yang ditetapkan oleh Islam ni tetap. Oleh kerana Islam mempunyai ukuran nilai yang tetap dan teguh, maka tidak ada kuasa yang boleh mempermainkan nilai-nilai tersebut untuk kepentingan diri ataupun golongan yang berkuasa. Itu kalau kita nak tunduk kepada Islam. Tapi bila kita tak tunduk kepada Islam, kita tunduk kepada yang lain, antaranya hawa nafsu kita, maka berlakulah perubahan nilai.
Dulu awak kata tak elok, sekarang benda tu pula awak kata elok. Kan tuan-tuan selalu dengar orang cakap macam tu kan. Kenapa tu? Kerana dia tidak tunduk kepada nilai yang ditetapkan oleh Islam. Dia menilai sesuatu sesuai dengan kemahuan dia, kepentingan diri dia. Tidak ada kuasa dalam dunia ini yang dapat menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kerana keteguhan nilai-nilai Islam itu, maka tidaklah mudah orang mempermainkannya. Bila benda tu Allah dah tetapkan haram, haram. Tak ada kira awak ada kuasa ke, tak ada kuasa ke. Oh, saya ada kuasa, ikut saya lah nak tentukan. Sebab ramai yang sokong, tak boleh. Benda haram tetap haram. Baik. Sekiranya ada orang yang melakukan perkara-perkara mungkar yang bertentangan dengan Islam, maka lambat laun perbuatannya itu akan diketahui juga. Kalau orang ni buat sesuatu perkara yang tidak baik, yang mungkar, maka perkara itu pula bertentangan dengan Islam, maka perkara itu akan diketahui juga. Perkara itu bertentangan dengan Islam. Lambat laun orang kata, oh salah ni rupanya. Salah rupanya benda macam ni. Mula-mula orang tak tahulah. Lama kelamaan orang akan tahu. Lepas itu Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak sesat selama-lamanya, selama mana kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya itu, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Allah, Nabi SAW beritahu, kalau aku tinggalkan dua perkara ni, kalau kamu pegang, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Berpegang teguh. Apa maknanya berpegang teguh? Laksanakanlah dalam kehidupan kita. Keteguhan nilai dalam Islam bertitik tolak daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan nilai itu. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala-galanya, yang baik dan yang tidak baik untuk manusia. Manusia diperintahkan melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan. Jadi nilai sesuatu itu, yang beri nilai yang ni baik, yang ni buruk, yang ni elok, yang ni tak elok, siapa? Allah. Bila Allah yang memberi nilai sesuatu perkara itu, maka nilai itu sudah tentu nilai yang benar. Nilai yang benar kerana dia datang daripada Allah yang Maha mengetahui. Maka kita diperintahkan apa? Kita diperintahkan ikut laksanakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Akal manusia amat sempit untuk menilai hakikat kebaikan dan keburukan. Nak menilai sesuatu benda tu memang pada hakikatnya baik, sesuatu perkara tu pada hakikatnya memang buruk. Nak bagi pada manusia fikir, ini tak mampu. Manusia tak mampu nak fikir tu. Kerana apa? Kerana akal manusia ini, apa yang baik pada hari ini mungkin buruk pada hari esok. Manusia ni boleh fikir, kadang-kadang dia boleh fikir 10 tahun je. Tahun yang ke-12 benda yang dipikir dah tak sesuai dah. Tak sesuai. Dengan itu berlakulah krisis nilai. Dulu kata boleh, sekarang dulu elok, yang sekarang tak elok. Maka berlaku krisis, pertembungan nilai yang menyusahkan manusia untuk menilai apakah sebenarnya yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan buruk. Kalau kita nak ikut manusia ni, yang ni baik, semua kata baik-baik. Lepas 10 tahun, 20 tahun, benda tu tak elok pula, buruk pula. Dulu macam ni, pening kepala. Tapi kalau kita ikut nilaian yang diberi oleh Islam, dia dah tetap. Kita belajar, kita tahu. Riba haram, zina haram, minum memabukkan haram. Kan, melakukan perbuatan-perbuatan tertentu tu ini haram. Melakukan perbuatan begini-begini, dia suruh digalakkan, ada yang wajib. Macam itulah. Dah tetap. Baik, seterusnya. Islam adalah sistem untuk semua manusia, bukan untuk golongan atau bangsa tertentu. Kenapa kita nak laksanakan sistem Islam, nilai Islam ini di dalam kehidupan kita? Kerana Islam ini adalah satu sistem untuk semua manusia, yang Allah cipta untuk semua manusia, makhluk dia, bukan untuk golongan tertentu atau bangsa tertentu. Ini ingatlah. Pasal tu tak sepatutnya orang bukan Islam dia takut dengan
sistem yang ditetapkan oleh Islam, peraturan yang ditetapkan oleh Islam, dia tak perlu takut. Kenapa manusia sekarang ni takut? Pasal dia tak pernah dengar, dia tak pernah ambil tahu. Sebab yang mencipta tu Allah. Allah juga yang mencipta manusia ni. Ada yang Islam, ada yang kafir, ada ni. Peraturan tu untuk semua manusia. Agama Islam adalah sistem hidup untuk semua umat manusia di dunia, semua umat manusia. Ia menyediakan peraturan hidup dengan melihat Islam itu dari sudut kemanusiaannya. Jadi Islam ni, ajaran Islam ni satu perkara yang berkaitan dengan ibadat. Satu perkara yang berkaitan dengan ibadat khusus. Ibadat khusus ni hanya untuk orang yang menganut agama Islam. Dia je yang mesti laksanakan. Tak payah orang yang bukan Islam ni nak semayang lah, nak pergi haji. Tak payah orang yang tak semayang lah. Orang yang bukan Islam ni, tak perlu orang bukan Islam ni dia nak semayang lah, nak pergi umrah, tak perlu. Sebab yang itu peraturan yang Allah tetapkan, peraturan yang berkaitan dengan ibadat untuk orang Islam. Ada peraturan yang Allah tetapkan, peraturan itu peraturan kemanusiaan, sesuai untuk semua manusia dan juga bangsa. Sama ada dia orang Islam ataupun dia orang bukan Islam. Ada faham ke? Boleh terima? Maka peraturan hidup yang berkaitan dengan kemanusiaan ini, maka peraturan itu, ketetapan yang ditetapkan oleh Islam itu sesuai untuk Islam mahupun yang bukan Islam. Benda ni memabukkan, perkara minuman ni memabukkan, ini zina haram ni, sesuai tak untuk semua manusia? Sesuai. Judi ni jangan, haram, tidak baik. Sesuai tak untuk semua manusia? Sesuai. Adapun masalah agama yang lain tu dia membenarkan, itu tak apalah, dia punya hal lah. Tapi sesuai tak hukum hakam yang ditetapkan oleh Islam itu untuk semua manusia? Sesuai. Sesuai. Baik. Bahkan kebaikan seseorang itu dilihat daripada bakti dan amalan baiknya serta kesempurnaan ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik kita ni di sisi Allah ialah apabila kita melaksanakan kesempurnaan ibadat kita dan juga akhlak kita. Itulah kena dua-dua kena ada hubungan dengan Allah, hablum minallah dan hablum minan nas. Demikian pula Islam bukanlah sistem untuk satu zaman. Tak boleh kita kata, oh Islam ni sesuai dilaksanakan pada zaman unta, oh Islam ni sesuai kalau di tanah Arab. Salah itu semua tu. Demikian pula Islam bukanlah sistem untuk satu zaman. Malahan Islam adalah untuk sepanjang zaman. Peraturan-peraturannya sesuai untuk dilaksanakan dalam masyarakat. Peraturan-peraturannya sesuai untuk dilaksanakan dalam masyarakat pemerintahan di dunia barat dan juga di dunia timur. Tak kira lah barat timur ke, kat mana pun orang ni hidup, maka sesuai dia menerima melaksanakan sistem Islam itu di dalam kehidupan, dan dapat melahirkan tamadun yang agung. Islam sistem ini dapat melahirkan tamadun yang agung seperti mana di Sepanyol. Islam juga pernah membentuk tamadunnya di Kepulauan Melayu dan India, sebagaimana ia membina tamadun di Afrika dan Asia Barat. Makna Islam ini satu sistem, satu agama, satu sistem peraturan hidup, nilai hidup yang perlu kita laksanakan bagi mendapatkan kesejahteraan dan akhirnya dapat membentuk tamadun hidup yang hebat. Tamadun hidup yang hebat. Manusia kita itu hidup dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak takut, dalam keadaan merasa dirinya merdeka, tidak tunduk kepada mana-mana kehendak manusia. Dia tunduk, semua orang tunduk di bawah peraturan yang ditetapkan. Tak ada mana-mana individu, raja ke, sultan ke, menteri besar ke, menteri kecil ke, perdana menteri ke, ada manusia tertentu kan di atas daripada peraturan. Tak ada. Sebab Islam menyuruh kita berlaku adil. Berlaku adil. Kalau kita ni dituduh sebab melakukan suatu kesalahan, kalau kita dituduh melakukan suatu kesalahan,
selama mana tuduhan itu tidak dibuktikan, maka orang tu tidak dianggap bersalah. Betul? Betul? Dengar baik-baik saya cakap Setiap tuduhan kepada seseorang, selagi mana tidak ditentukan oleh mahkamah, tidak disabitkan dengan sesuatu kesalahan di mahkamah, maka orang itu tidak dianggap bersalah. Betul? Betul? Betul lah. Tapi peraturan kata, kalau orang ni, kaki tangan awam ni, kalau orang ni dituduh dengan sesuatu skandal, sesuatu perkara rasuah dan sebagainya, maka dia tidak dianggap salah, tapi dia direhatkan daripada melaksanakan tugas. Betul tak? Betul. Betul. Jadi benda tu dibuatlah pada semua orang. Tak ada, kalau ada orang ni kena macam tu, kalau orang ni tak apa, dia boleh bertugas lagi. Kenapa jadi macam tu? Kerana tidak ada sifat adil di dalam melaksanakan. Dia rasa diri dia nak buat apa ikut suka dia. Dia tidak rasa apa yang dia tetapkan ini ada kaitan dengan agama, ada kaitan dengan akhirat nanti. Pasal tu manusia ni dia akan jadi tidak adil apabila dia merasakan tindakan dia ni tidak ada kaitan dengan agama. Pasal tu ramai orang ni bertubi-tubi kata, yang ni tak ada kaitan dengan agama ni, tuan-tuan. Tuan-tuan pilih-pilih ni tak ada kaitan dengan agama, yang ni tak ada kaitan dengan agama. Tuan-tuan tahu dia nak pergi mana ni? Semua bertubi-tubi kata tak ada kaitan dengan agama. Kita pilih siapa yang nak perintah kita, tak ada kaitan dengan agama. Kenapa, tuan-tuan? Ini cara manusia ni nak merosakkan cara berfikir kita. Apabila kita ni dihilangkan kaitan kita dengan agama, kita boleh buat ikut suka kita. Sedangkan yang tuan-tuan belajar ni apa pun yang kita buat ada kaitan dengan peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar tu. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan untuk kita semua, dan kita tanggung majlis ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.